Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali di Pak Sikit Bakar Channel. Kali ini kita masih dalam tutorial santai RBT yang mana kita akan membincangkan topik dalam RBT Sekolah Rendah tahun 5. Kita dalam tajuk pembangunan atur cara dalam mikro pengawal. Kita di video yang ketiga iaitu standard pembelajaran 6.4.3 menghasilkan carta alir. Kawalan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan juga pergerakan. Jadi pada video yang lepas, murid-murid dan guru-guru dah lihat macam mana pelbagai perkakasan yang boleh digunakan dalam projek mikro pengawal. Hari ini kita akan lihat macam mana nak buat carta alir yang sesuai. Jadi dalam projek dalam standard ini murid masih di TP2, kerana kita di TP3 murid perlu membuat dia punya atur cara. Jadi masih lagi belum buat carta alir, membuat atur cara. Kita masih belajar untuk menghasilkan carta alir. Jadi kita ulang kaji semula jenis carta alir. Kita ada terdapat 3 jenis carta alir yang murid pelajari. Okey, pertama sekali ada struktur kawalan jujukan yang mana proses itu berlangsung terus tanpa ada pilihan ataupun ulangan. Ini satu carta alir yang mudahlah macam ini. Dan tamat. Kemudian kita ada struktur kawalan pilihan yang mana ada satu pilihan yang perlu dibuat, sama ada nak tambah susu macam dalam gambar ni, nak tambah susu. Jika dalam program kita boleh buat pilihan sama tekan butang A ataupun tekan butang B. Okey, ini contoh dia punya carta alir, ada menggunakan simbol seperti inilah. Ni struktur kawalan pilihan di sini ya, contoh. Ada perkataan ya, tidak, dan pseudocode-nya ada perkataan jika, maka. Dan akhir sekali kita ada struktur kawalan ulangan yang mana melibatkan perkataan tamat selagi. Dan jika dalam atur cara komputer, ia menggunakan perkataan repeat ataupun forever. Manakala untuk struktur kawalan pilihan, antara blok yang boleh digunakan adalah sama ada if dan juga kita boleh tambah operator lah, bergantung kepada kita punya carta alir ataupun program yang dibina. Jadi pastikan murid juga telah mahir mengenai simbol-simbol yang digunakan dan juga kegunaan input dan juga output, dan perbezaan antara trapezium dan juga segi empat tepat. Okey, seterusnya kita nak lihat macam mana nak buat carta alir. Jadi kita boleh ajar murid-murid dengan cara pertama sekali kita ajar membina carta alir secara berasingan. Kita boleh bagi tahu murid, hari ini kita belajar mengenai carta alir cahaya. Okey, ajar dengan cahaya dulu, minta murid buat satu proses macam mana lampu menyala. Contoh, jika butang A ditekan, lampu menyala selama berapa saat, kemudian dia tutup dan tamat. Itu satu carta alir melibatkan cahaya. Seterusnya minta murid buat satu carta alir melibatkan bunyi. Contohnya tekan switch ataupun tekan butang A, muzik dimainkan selama berapa saat, kemudian muzik lain dimainkan, ataupun kita boleh terus tamat. Ini contoh carta alir untuk bunyi. Dan akhir sekali kita boleh ajar murid mengenai carta alir yang melibatkan pergerakan. Jika pergerakan servo motor lah. Jadi motor servo bergerak kepada 0 darjah Celsius, kemudian tunggu berapa saat, 0 darjah, okey, 0 darjah, kemudian tunggu beberapa saat, kemudian dia akan kembali ke darjah yang tertentu, ataupun pusing sehingga 180 darjah, bergantung kepada projek yang dibuat. Jadi setelah murid tahu membina carta alir bagi komponen-komponen yang berbeza, barulah kita minta murid kembangkan idea mereka kepada carta alir gabungan komponen. Okey, gabungan komponen. Jadi contoh di sini kita boleh bagi tahu murid, contoh di dalam buku teks ada satu carta alir gabungan 3 komponen, cahaya, bunyi dan juga pergerakan. Jadi di sini kita lihat, jika mula lampu LED merah menyala dan palang tertutup. Okey, jika switch ditekan, di sini ada struktur kawalan pilihan ya dan tidak. Okay, jika switch ditekan, lampu merah padam, lampu hijau menyala. Di sini kita boleh lihat dalam projek ni menggunakan 2 jenis LED, LED merah dan juga LED hijau. Okay, palang ni menggunakan servo motor, buzzer ni, pembas ni menggunakan buzzer. Kemudian jika setelah 10 saat, lampu hijau pula terpadam, jika tidak, tunggu lagi. Lampu hijau akan padam, lampu merah menyala, palang tertutup dan pembas berhenti berbunyi dan tamat. Ini contoh satu carta alir yang lengkap melibatkan 3 telah, cahaya, bunyi dan pergerakan.
Ini pula contoh satu carta alir yang lain. Projek ini dipanggil sebagai kucing berirama. Di papan microbit akan paparkan hello, paparkan bentuk love dan V berulang tanpa henti. Maksudnya di sini ada satu atur cara melibatkan cahaya. Jika butang switch A ditekan, akan ada satu pergerakan yang melibatkan servo motor. Kemudian okey, di sini maksudnya ada ulang satu proses ini selama 4 kali. Kita boleh lihat di sinilah. Repeat 4. Kemudian tekan switch B. Jika switch B ditekan, muzik akan dimainkan dan seterusnya tamat. Maksudnya carta alir ini adalah melibatkan proses yang lengkap lah. Ada cahaya, pergerakan dan juga bunyi. Apa yang saya buat di sekolah, saya bagi satu situasi kepada murid-murid. Contoh kita bagi murid, okey, murid nak hadiahkan satu kotak yang ada bunyi dan boleh buka sendiri dan ada lampu. Jadi kita bagi tahu murid, ini contoh projek yang murid-murid boleh buat. Jadi saya telah buat dengan murid-murid, mereka faham yang dalam projek ini servo motor tu akan terbuka sendiri. Okey, dengan tekan butang, keluarkan teks dan ikon melibatkan LED pada microbit. Keluarkan bunyi melibatkan buzzer dan boleh tertutup sendiri. Jadi saya beritahu murid, ini adalah contoh projek yang murid boleh buat. Antara contoh projek yang kita boleh sumbang saran kepada murid adalah kita buat sama ada buat buai berirama, pintu automatik. Okay, ini contoh-contoh projek lah. Dan kita minta murid hasilkan dia punya carta alir. Jadi contoh carta alir untuk projek kotak hari-hari jadi telah saya berikan kepada murid setelah mereka memberikan idea dan carta alir masing-masing. Dan saya beritahu ini contoh carta alir yang betul. Jika butang A ditekan, servo motor akan ke 90 darjah, papar teks LED selamat hari jadi, kemudian akan papar ikon love, mainkan buzzer selamat hari jadi. Okey, yang ini semua ada dalam make code, Okey, dan jika butang tidak tekan, dia ulang di sinilah pilihan. Dan setelah 15 saat, servo motor akan kembali ke kosong dan kotak akan tutup dan terus tamat. Itu contoh satu carta alir yang mudah melibatkan cahaya, bunyi dan pergerakan. Jadi kita boleh bagi sumbang saran. Kita boleh minta murid beri idea masing-masing. Sama nak buat pintu kereta tertutup, nak buat peti ais, nak buat benda apa-apa yang melibatkan pergerakan, dan murid boleh siapkan dulu carta alir mengikut apa yang murid faham. Dan guru perlu bimbinglah carta alir murid supaya betul dia punya bentuk-bentuk yang digunakan. Okay, itulah yang kita perlu pelajari dalam standard pembelajaran 6.4.3 menghasilkan carta alir. Jadi untuk video yang akan datang standard 6.4.4 kita akan bina carta atur cara berpandukan carta alir tadi dan ikut kesesuaian dalam perisian yang akan digunakan. Jadi pastikan anda tonton ke semua siri video dalam tutorial santai ini. Jadi terima kasih. Jumpa lagi anda pada video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.